Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar agaknya anda yang berada di rumah? Jangan fokuskan kepada apa yang saya lakukan. Sekarang kat mana-mana, Petri? Itulah dia. Kadang-kadang mana-mana. Tak salah main tu tapi tidak mengikut kesesuaian majlis. Ya? Orang sedang akad nikah ke, kemudian dengan majlis yang formal ke. Ada setiap bunyi-bunyi yang family cuba buat. Saya memang tak pandai. Awak ni minta-minta buat jadi lain nanti. Kita bukannya budak-budak ni, kita zaman sama-sama. Ini zaman milenial punya. Saya tak tahu, Fitri. Oh, tidak, bukan. Tapi itulah bunyi dia. Nampak dengar tak? Oh, tapi ini memang betul-betul amatur lah. Tak bisa main. Kita tengok budak-budak buat. Memang saya rasa itulah kegilaan baru yang buat mereka ni asyik. Tapi kena tahu di mana batasan anda dalam nak berkarya ke ataupun nak hiburkan diri ke. Kena tahu ya, ada masa-masa yang boleh diberikan. Tapi jangan sampai membahayakan diri dan juga melalaikan. Dan mengapa sebenarnya ini dijadikan sebagai bahan yang agak ketagih dalam kalangan anak-anak, terutama sekali pergi mana-mana je nak minta lato-lato. Pergi mana-mana je nak minta lato-lato. Hari ini kita akan berkongsi dengan anda sedikit laporan khas berkaitan dengan permainan ini, bagaimana sebenarnya ianya akan menjadi akibat yang tertentu. Tapi sebelum tu, macam biasa, pagi ni cuaca macam mana? Okey, ditinjau di paparan di map Malaysia kalau kita perhatikan, seimbas lalu di kawasan Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangas, Sebelah Petaling Jaya. Memanglah pagi ni kalau kami di Sri Pentas dan kawasan sekitarnya, memang hujan. Betul. Hujan. Pagi tadi bukan main susah lagi nak bangun, Petri. Ini antara kawasan yang kita nak tampilkan kepada anda setakat jam 10.20 pagilah. Selalunya petang mungkin ada perubahan sedikit sebanyak beberapa kawasan, terutama sekali di Senai, Johor katanya, Putrajaya pun hujan. Kuala Pilah ada terang sikit. Di Ipoh nampaknya hujan berterusan. Lainnya ada yang bersinar. Ipoh berterusan hujan, Senai juga sama. Ini Putrajaya dia. petang nanti diramalkan ataupun Tengah nanti diramalkan mendung. Ada sedikitlah ni hujan berterusan di beberapa kawasan yang kita bawakan kepada anda yang perlu diberikan perhatian, iaitu hujan berterusan dijangka berlaku di Sabah, beberapa kawasan iaitu Kinabatangan, Sandakan dan juga Kudat. Ini dia. Anda boleh dapatkan maklumat lanjutlah di Map Malaysia yang boleh diperincikan untuk keadaan cuaca pada hari ini. Okey. Saya berpandukan anda, tak dapat mendengar. Oh ya, sedikit teknikal. Hari ini kita akan kongsikan topik menarik, iaitu antaranya ketahui cara pengendalian bahan pencuci kimia di rumah. Itu dia. Mengapa kita bawakan topik ini? Kita ada banyak indera. Mungkin bahan kimia itu berbahaya kepada mata, mungkin juga kepada hidung anda menyedut. Bau yang tidak berkenaan. Ini juga antara kes yang berlaku terkena pada bahagian-bahagian tertentu sebab ada bahagian kimia yang memang betul-betul bahaya dan perlukan kepada SOP pemantauan penyediaannya. Kena pakai sarung tangan, disimpan macam mana, boleh tak terbuka. Kemudian apa yang boleh digabungkan, kalau campur ini yang ini apa jadi. Jadi perlukan ilmu, tak boleh kita main redah sebab yang melibatkan nyawa. Dan kita akan bawakan kesannya bersama dengan seorang profesor yang akan berkongsi dengan kita apa sebenarnya pengendalian yang betul, cara untuk menyimpan dan supaya ianya tidak membahayakan. Kadang-kadang bahan letupan dan sebagainya yang kita tak perasan, campuran bahan kimia yang boleh meletup di kawasan rumah, seperti mana yang kes-kes berlaku, pipe tu meletup disebabkan itu asid itu terkena anak-anak dan sebenarnya kanak-kanak 9 tahun melecur habis satu badan. Sebab kalau di rumah kan berbanding dengan pejabat, kalau di rumah ni memang tak ada sebarang stiker ataupun kita macam panduan kadang-kadang beli online pun, di botol pun memang ada, tapi kita baca tidak. Kita main guna saja sebab dalam rumah satu, kemudian di luar rumah mungkin anda nak budget tertentu ke ataupun nak bersihkan suatu kawasan ke, macam-macam lah. Jadi sememangnya ilmu amat diperlukan untuk mengendalikan bahan kimia ini sebab ia memberi bahaya jika tidak dikendalikan dengan baik dan mengikut peraturannya. Okey Pak Cik, apa-apa hal pun saya nak main lato-lato dulu. Tapi benar bunyinya, saya itu nampak budak-budak awak je yang tak dengar. Sebab saya tak berapa nak budak sangat. Okey, kita nak kongsi bersama dengan anda. Ini adalah laporan khas permainan lato-lato. Apa yang perlu kita fahami? Jom sama-sama kita saksikan. Yang berlagu dah ada kodok. Pergi lari mencari makan sama-sama. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan, itu peribahasa paling tepat untuk menggambarkan fenomena permainan lato-lato yang menular di negara ini. Permainan yang pernah popular sekitar tahun 60-an itu kini menjadi kegilaan ramai, khususnya buat kanak-kanak. Secara asasnya, ia mempunyai dua pemberat yang diikat dengan tali.
Pemain perlu menghayun kedua-dua pemberat agar ia bertembung di antara satu sama lain di bawah dan di atas tangan. Bagi pemain, semakin laju ia dihayun, semakin hebat seseorang itu. Kalau kita lihat main lato-lato ini, manfaatnya ataupun kebaikannya dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan kanak-kanak, terutama kanak-kanak di bawah usia 6 tahun ke bawah, ya, itu boleh meningkatkan orang kata kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar mereka. Dan ayunan itu pula sedikit sebanyak dapat membuat mereka berfikir macam mana nak selesaikan masalah, iaitu masalah macam mana nak buat ayunan yang baik hingga dapat mengeluarkan bunyi. Mereka memegang sahaja lato-lato itu telah jadi satu keseronokan. Itu dah masuk di bawah perkembangan sosio emosi. Jadi apabila mereka dapat bermain lato-lato, sedikit sebanyak ini dapat menghilangkan keadaan stres mereka, tekanan mereka. Dan apabila mereka seronok dapat bermain dengan kawan-kawan, sosialisasi mereka akan bertambah baik. Perkembangan sosial mereka, pergaulan mereka dengan anak-anak yang lain bertambah baik. Secara tidak langsung, mereka akan berinteraksi dan menambahkan lagi perbendaharaan kata yang sebelum ini mereka mungkin tidak boleh lakukan. Dia boleh mendatangkan kemudaratan, ya, boleh mendatangkan sesuatu perkara yang kita tidak jangkakan akan berlaku. Ayunan yang salah boleh menyebabkan berbola itu akan tercampak dah ayun, dan kita takut ayunan itu nanti sama ada boleh terkena kepada diri sendiri, terutama di bahagian-bahagian muka ataupun pada kawan-kawan yang berhampiran dengan mereka. Dan berbola ini juga boleh membawa kepada sedikit sebanyak vandalism. Ya, kita tidak mahu ada cermin-cermin kereta yang pecah disebabkan oleh ayunan ini dan sebagainya. Jadi ini salah satunya. Jadi dia boleh digunakan sebagai senjata yang kemungkinan secara tidak langsung boleh menyebabkan satu-satu perkara yang tidak baik berlaku, boleh mencederakan diri sendiri dan boleh mencederakan kawan-kawan. Dan kata-kata Prof. Datin Dr. Mariani itu ada asasnya. Baru-baru ini tular pelbagai insiden mengerikan berkaitan permainan berkenaan, khususnya membabitkan kanak-kanak. Antaranya penularan gambar serta video pelbagai kecederaan pada anggota badan termasuk bahagian muka. Selain menjejaskan keselamatan diri, tempiasnya turut dirasai orang ramai. Misalnya insiden yang mengakibatkan cermin kereta seorang pengguna pecah kerana permainan itu. Hakikatnya, kemalangan seumpama itu bukan hanya berlaku di Malaysia. Sebaliknya turut dilaporkan di beberapa negara jiran termasuk Indonesia. Ekoran itu implikasi permainan berkenaan, khususnya dalam soal keselamatan, menjadi buah mulut netizen. Ada di antara mereka yang menggesa agar permainan itu diharamkan, seperti langkah yang diambil Amerika Syarikat, England dan Mesir. Tinjauan kru MHI di Pasar Taman Seri Gombak mendapati rata-rata peniaga yang ditemu bual tidak bersetuju dengan kesaan tersebut. Bagi mereka, pengharaman itu cukup membebankan, apatah lagi ada di antaranya yang sudah pun mengeluarkan modal besar untuk mengimport permainan itu ke negara ini. Rasa kerajaan tak patut haramkan lah. Sebab dia just permainan je, bukannya benda bahaya macam dadah ke, macam api sebagai senjata bahaya tajam ke kan. Dia bukannya, dia just untuk main happy-happy je, untuk hilangkan stres je macam tu. Dan pihak kerajaan macam dia nak haramkan tu kan. Saya rasa itu salah satu macam menutup pintu nasi kita lah kan. Macam tu pasal apa buat masa ni, saya bercakap jujur, lato-lato ni lah yang banyak maknanya tampung cover lah kita orang punya ni kan. Kita orang punya perniagaan. Bagi sesetengah ibu bapa pula, mereka lebih bersikap terbuka dan berpandangan setiap alat permainan sememangnya mempunyai risiko tersendiri. Bagi saya tak, tapi depends pada peringkat umur lah. Kalau terlampau kecil sangat pun mungkin tak sesuai. Mungkin dalam 5-6 tahun ke atas lah. Bawah pada tu tak sesuai lah saya rasa main kan. Kalau macam saya akan bagi tahu diorang bila diorang nak main bersama, jarakkan kedudukan diorang.
Tak payah duduk rapat-rapat bila nak main bersama kan. Kalau duduk, kalau boleh jarakkan dalam 1 meter. Jarakkan diorang dalam satu sama lain. Dia takkan jadi bahaya. Itulah kita kan pantau tadi kan. Apapun bagi ibu bapa, mereka berharap agar masyarakat bersama-sama mengambil pendekatan positif. Misalnya, menegur kanak-kanak yang dilihat bermain secara berbahaya agar kelompok itu boleh bergembira asalkan tidak menjejaskan keselamatan diri dan orang sekeliling. Okey, ada pandangan yang pro dan kontra, tapi kita berharapkan kebaikan dan juga secara peribadilah mengharapkan di tempat yang sesuai ya. Betul. Dan kita butuhkan tempat yang itu memang untuk fokus yang tenang nak mengaji, tiba-tiba ada yang bawa itu tak sesuai lah. Sebab bunyi dia agak mengganggu persekitaran yang mungkin tak sesuai dan sebagainya. Pemantauan daripada ibu bapa saya kira amatlah penting. Tak kiralah apa sahaja permainan, sebenarnya betul boleh mendatangkan bahaya, bukan lato-lato saja. Permainan anak-anak yang lain pun boleh dijadikan ataupun terjadinya sebagai senjata. Kalau ibu bapa window shopping kan, tiba-tiba barang depan tu memang jenis berkaca. Memang dah ditulis kalau kita memang jatuh kena bayar, kena ambil perhatian dicari tempat yang sesuai. Ada pemantauan sebab kita semua nak ketenangan dan keharmonian. Dan trending kan macam biasalah, apa pun kita harapkan agar trending ini dapat memberi banyak kebaikan berbanding daripada apa yang menjadi kemalangan, keburukan dan sebagainya. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan fokuskan bagaimana cara pengendalian bahan kimia di rumah yang betul dan apakah akibatnya jika mungkin campuran bahan kimia yang tidak sesuai. Okey, segalanya seketika nanti hanya di Masalah singki, tandas, longkang dan salur air tersumbat semestinya mengundang ketidakselesaan penghuni di rumah. Rumah harus kelihatan bersih dan kemas, bukan sahaja dari luaran, malah juga dalaman. Perkara ini menunjukkan setiap rumah pasti menyimpan banyak barangan yang mengandungi bahan kimia yang berbahaya kepada penghuninya. Jadi, adakah kita cakna tentang isi kandungan bahan pencuci di rumah sebenarnya? Bagi anda, apakah yang akan dilakukan sekiranya singki, tandas atau longkang tersumbat? Biasa kita letak garam dalam satu malam, lepas itu esok pagi kita akan siram air biasa. Bila berlaku singki atau longkang tersumbat, biasa saya tengok pada punca dia dan saya akan, kalau kata benda tu kita boleh buat, saya akan terus bersihkanlah daripada halangan-halangan seperti sampah dan sebagainya. Kalau kata benda tu kita tak boleh laksanakan, kita akan panggil teknikal atau orang yang pakar dalam bidang tertentu lah. Kita akan alurkan air panas dan kita keluarkan benda asing dalam singki kita lah supaya aliran air boleh keluar. Ataupun kita ambil batang kayu ke untuk kita tolak sampah tu lah supaya dia jalanlah aliran air tu. So far saya call lah plumber lah, kalau ada rosak-rosak saya tak buat sendiri kot, tak reti . Pada saya sendiri, setiap kali kalau kata saya ke DIY untuk beli barang-barang yang untuk pencuci ni, so memang saya aware, saya akan tengok dia punya tahap kandungan dalam botol tu. So memang saya aware tentang penggunaan barang-barang seperti asid ni lah untuk pencuci. Ya, saya aware tentang bahan kimia yang kita guna di rumah selalunya akan boleh menjejas kepada kita. Seperti ni macam alergi, ada yang sesetengah orang tak boleh guna bahan kimia peluntur tu, menyebabkan orang alergi dan boleh menyebabkan kecederaan lah. Contoh situasi yang terkini yang dikabarkan 2 kanak-kanak yang melecur tu disebabkan bahan kimia lah. Saya tak aware kot, tak tahu lah benda tu. Baru-baru ini tular kanak-kanak yang melecur akibat terkena asid daripada letupan paip dalam rumahnya akibat tindakan jiran yang tidak peka dengan penggunaan bahan kimia bagi menyelesaikan masalah singki tersumbat. Dilaporkan kanak-kanak itu telah mengalami kecederaan melecur tahap 3. Ini antara pandangan mereka tentang insiden yang berlaku. Mungkin benda yang dah jadi tu boleh buka mata orang lain lah. Macam rumah atas lah, rasanya tak aware benda-benda tu kot. Bila dia guna apa benda tadi tu kan, boleh efek dekat orang bawah kan. Boleh berlaku letupan. Saya pun first time tahu benda macam tu boleh jadi sebab banyak iklan yang jual letak serbuk macam tu kan. So, okay lah, buka mata orang lain aku bila benda ni jadi. Diharapkan agar perkara ini boleh menjadi iktibar kepada semua dan berwaspadalah dengan penggunaan bahan pencuci yang mempunyai bahan kimia berbahaya.
Baik, itu gambaran bagaimana impak bahayanya kepada pengguna lah. Kalau bukan pengguna yang primer ni, kepada yang sekunder. Dan kita nak bersama dengan berbincang secara mendalam Profesor Datuk Chemist Technologies Dr. Taufik Yap Yun Hin, Ketua Pusat Pendidikan Sains dan Teknologi Katalis UPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Profesor Datuk bersama dengan kita untuk berkongsi cara pengendalian. Tapi sebelum tu mungkin sedikit yang perlu diperbetulkan dari segi statement kan. Macam sebentar tadi saya pun ingatkan ianya melecur disebabkan asid. Tetapi mungkin sedikit pencerahan daripada Profesor. Sebenarnya bahan yang digunakan itu yang dilaporkan dalam surat khabar ialah soda kuda api. Dia bukan asid. Dia merupakan sejenis base ataupun alkali. Ya, ataupun nama saintifik dia sodium hydroxide ataupun natrium hydroxida itu sendirilah. Dan jadi kesan itu adalah daripada sebab dia adalah satu base yang sangat kuat sebenarnya bila dilarutkan dalam air. Baik. pH dia lebih daripada 10. pH dia lebih daripada 10. Itu yang menyebabkan lecur hampir beberapa peratus ke badan. Itu antara dia juga. Saya juga ingin tahu bagaimana cecair itu dijatuh, kemudian kawasan dia ada dapur juga, mungkin digoreng something, takut minyak juga terpercik kepada badan tersebut. Baik. Okey, muka limahnya mungkin Profesor dapat berikan gambaran tentang kita mengendalikan bahan kimia hampir setiap hari di rumah sebagai penting. Namun mungkin ada perlu tambah ilmu sesuai dengan zaman. Apa jua bidang perlu ada upgrade ilmu mungkin dapat diberikan. Okey, terima kasih Anim dan Fetri. Kita selalunya dengar bahan kimia kita takut. Tetapi sebenarnya di rumah kita menggunakan bahan kimia terlalu banyak. Daripada dapur, bilik air penuh dengan bahan kimia. Lepas tu nak bersihkan lantai semua dengan bahan kimia. Ya, betul. Dan in fact, gincu pun bahan kimia. Lepas tu kita nak bersihkan gincu, nak bersihkan make up semuanya bahan kimia. So sebab itulah saya kata cara kita kena tahu bahan kimia tersebut dan bagaimana penggunaan sebaik-baiknya supaya dia tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Hari sekarang oleh kerana kita masih dalam pandemik, kita masih sembuh-sembuh lagi, itu bahan kimia juga pelarut etanol yang digunakan 70%. It's quite high actually. Tapi itulah kesedaran kita perlu ada untuk membolehkan kita menggunakan bahan kimia dengan lebih selamat lagi. Kebanyakan isi rumah pastinya memang memilih bahan kimia, Profesor Datuk. Sebab apa? Satunya pantas kesan dia yang dapat kita nampak berbanding dengan pemilihan. Kadang-kadang ada je organik, make up pun ada organik dan sebagainya. Cuma satu mahal kosnya lah berbanding dengan bahan kimia, dan kebanyakannya begitu. Bagaimana? Dan walaupun kita kata yang organik itu lebih selamat, sebenarnya dia pun bahan kimia. Actually nasi yang kita makan bahan kimia juga. Cuma itu adalah karbohidrat, dan karbohidrat pun ada structure, chemical structure dia. Protein pun ada. Sebab itu saya selalu menekankan bahawa penggunaan bahan kimia ini perlu ada pengawasan yang terbaik. Label mesti ada. Macam saya kata soda yang tadi digunakan untuk soda ni sodium hydroxide itu sebenarnya adalah satu ejen pembersih yang sangat berkesan sebenarnya. Sebab dia mudah tindak balas dengan grease, minyak dan segala yang lemak. Yang solid bentuk pepejal itu sendiri yang tersangkut dalam sinki itu sendiri. Dan dia boleh tindak balas, tambah lagi. Satu lagi melecur, mungkin sebab ialah selalunya bila diletak sodium hydroxide itu dalam lubang sinki itu, dituang air panas. Kenapa dituang air panas? Sebab mendidih tu. Memang dinasihatkan kita tuang air panas supaya tindak balas itu menjadi lebih laju lagi. Bila panas kan molekul itu bergerak lagi laju lagi kinetically, dan dia tidak balas lebih berkesan. Tapi Prof, sebenarnya kadang-kadang kita beli yang dekat online tu, dia tulisan bukan yang kita faham. Saya faham. Jadi arahannya itu bukan, memang panjang kan, tapi semua saintifik kan. Kita main letak apa yang kita rasa betul saja. Itu yang punca dia, kadang-kadang kita tak mengikut arahan yang telah pun ditampal di situ label. Saya memahami, saya nampak pun bahan yang digunakan itu semua tulisan yang kita tak boleh baca. Bagi orang tak boleh baca lah, sebab ada yang faham. Betul. Bagi kebanyakan yang kita tak faham itu,
saya rasa mungkin bahan-bahan kimia tertentu perlu ada label yang betul. Cara penggunaan dan mesti ada cara yang selamat untuk menggunakan. Contohnya mesti pakai mask supaya wap air ataupun gas yang terkeluar itu yang terhidu tidak kita hidu, dan juga penggunaan sarung tangan. Ya, betul. Contohnya lagi kalau kita menggunakan Clorox. Clorox kan kita membersihkan pakaian ataupun tempat-tempat yang degil kan, bleaching itu sendiri. Dan benda ini kalau kita gunakan dalam bilik tertutup, dia akan menghasilkan gas klorin. Walaupun dia hanya 5% sebenarnya, kalau kita letak banyak, dia banyak menghasilkan gas klorin dan ini dia membahayakan kesihatan kita. Dan juga bila sebut tentang rumah, sisi rumah, kita mungkin ada anak kecil sebagainya. Betul. Sentuhan juga boleh menyebabkan berlakunya tindak balas. Yes, betul. Kalau lebih balas lagi kalau ada anak yang tertelan. Ada impaknya. Jadi macam mana untuk memastikan rumah juga mematuhi SOP dari segi kemaskinan semuanya. Macam di pejabat ada OSH kan? Ya, betul. Jadi macam di rumah ni macam mana? Di rumah pun kena ada OSH sendiri. Salah seorang lah kan. Mak ayah kena pastikan. Kena pastikan bahawa semua perkakasan ini ataupun bahan-bahan ini mesti diletakkan di tempat yang tertentu. Okey, tempat yang selamat dan tertentu. Contohnya maknanya macam mana? dalam almaria tertentu. Tertutup. Ya, tertutup tapi it's good for, ada ventilation jugalah. Okey. Sebab dia boleh mendatangkan bahaya juga. Kemudian tempat yang tinggi sedikit daripada capaian anak-anak kita. Faham. Juga yang paling saya risaukan kalau macam pepeja kita nampak, namun macam pula dengan dia macam pil lah atau gula-gula. Saya risau juga macam tu. Betul, yang macam telan je. Macam tu. Actually kan sodium hydroxide ni dia ada dalam bentuk flake atau kepingan kan, ataupun dalam bentuk pil. Ya, betul. Pil bulat-bulat itu. Granul. Prof, kalau tindak balasnya, kalau macam bahan tu berbentuk pecah, kita boleh nampak kan? Cair semua. Tapi kalau yang pemeljawapan, jadi macam mana untuk pengendaliannya? Bisa kata ada terbau, terhidu semua tu? Apa tindak balas kita? Yang tu kaedah. Kita kadang-kadang kita nak bau sesuatu kan, kita jangan terus masuk ke hidung, kita cium macam tu. Kita selalunya buat macam tu. Supaya kita hanya mengambil sebahagian daripada untuk kita. Tapi it's not advisable untuk kita cium pun. Okey, di label tersebut ada tarikh luput. Ya. Bagaimana harus kita fahami tentang tarikh luput sesuatu produk tersebut? Kadang-kadang bila bahan kimia, kita tak sangka yang macam lepas tarikh luput pun adakah boleh digunakan? Kadang-kadang dia bertindak balas okey sahaja. Betul. Bagaimana pemahaman kita? Kalau di makmal, kalau bahan kimia yang telah luput kita buang. Kita tak guna dah. Ada kesannya kalau kita guna? Ya, betul. Dia masih ada kesan dia dan mungkin lebih mendatangkan lebih mudarat yang lebih besar. Apa yang diguna? Apa yang terjadi terhadap barang kimia yang telah pun luput tu? Bagaimana prosesnya pembuangan dia? Kita nak buang kat mana? Kat rumah tu kan? Takut kita buang biasa-biasa lah. Yang ini dia bukan ada dalam jadual yang tertentu kan. Yang ini kita boleh buang seperti biasa. Katakan shampoo yang terlalu lama tak pakai kan, duduk dalam bilik air dah bertahun-tahun, tak habis-habis lagi. Lepas tu kita nak tengok sayanglah nak pakai. Jangan sayang kepada kesihatan kita. Jangan pakai, buang je seperti biasa. Kalau barang-barang yang biasa kita kendalikan dalam rumah, Prof, apa dari segi intensitinya yang rasanya yang paling bahaya, berisiko yang biasa seharian kita guna? Actually kan yang kita pakai sabun tu, sabun khususnya deterjen itu sendiri adalah satu bahan kimia bernama alkyl benzene sulfonate. Dia adalah sejenis surfactant. Yang mana kadang-kadang ada setengah orang dia tak tahan, kulit dia sensitif dengan surfactant. Betul. Dapat rasa. Sebab itulah saya kata bahan-bahan seumpama ini kita tahu bahawa dia sabun, ingatkan selamat, memang dia basuh baju okey semua, tetapi kalau penggunaan yang terlalu lama boleh memudaratkan kulit tangan kita lah khususnya lah. Dan kita kadang-kadang mop lantai pun juga. Mop lantai kita ada sabun yang khas kan. Jangan pakai dalam concentration terlalu tinggi. Kita kan ikut advice dia. Kadang-kadang sedap dituang sebab wangi kan. Rumah satu rumah. Jadi orang nak datang pula tu raya wangi je. Sebenarnya juga, kita kena ikut saya kira macam ubat-ubat lama yang dah tak diguna ya. Ya, ubat mesti jadi bahan kimia yang bahaya sekiranya kita menggunakan selepas tarikh dia, expiry date. Yang itu jangan. Memang advisable not to take. Kadang antibiotik zaman bila pun kita logokkan sekali. Make sure that sekarang kita mesti ada habit tau. Habit melihat expiry date, tarikh luput itu. Ya, betul. Itu yang kita selalu terlepas pandang. Ya, betul. Bukan hanya makanan,
penggunaan bahan-bahan pencuci yang lain. Okey, bagaimana cara dan juga kaedah untuk kita kurangkan sikit penggunaan bahan kimia di rumah? Apa suggestion ataupun cadangan daripada pihak? Saya rasa yang paling terbaik ialah kita ikut dos yang diizinkan, yang dibenarkan, yang syorkan, dan jangan terlebih. Apa-apa terlebih pun tak bagus. Walaupun makanan kan yang baik pun tak bagus. Kena ikut lah. Kena ikut. Prof, dalam kes kanak yang melecur tu, apa mungkin pemulihan yang ada ruang perubatan yang dapat kita lihatnya? Stage 3 melecur tadi? Ya, agak-agak parah jugalah. Saya nampak bahawa saya ingin menasihatkan supaya penggunaan sodium hidroksida ini ataupun dipanggil soda kaustik, kadang-kadang dipanggil soda kaustik ini, penggunaan dia perlu mendapat kalau boleh dapat kelulusan pihak kerajaan itu sendirilah satu. Kemudian kita mesti ikut arahan yang saya minta label lah. Yang pentingnya label mesti ada. Betul. Walaupun dijual secara online ke apa, perlu ada label. Dan pengguna jangan guna sembarangan. Kalau tak ada keperluan, hanya sumbat sikit-sikit, jolok itu lebih selamat daripada kita letak sodium hidroksida itu. Kadang-kadang kesedaran lah kan, kesedaran daripada pihak pengguna. Di social media pula sekarang selalu tunjuk life hacks. Jadi macam mana cara untuk anda campurkan soda dan sebagainya. Betul. Nak bersihkan baju yang terkena lipstick. Contohnya. Membawa kreativiti, tapi ada mudarat selepas itu. Dia tidak faham bahawa kesan sampingan yang akan hasil daripada perkara itu. Ada setengah orang buat mungkin jadi sebab dalam video tu dia dah edit cantik kan. Tapi bila kita berhasil, buat kita pun nak tambah lagi. Betul. Tambah volume rezeki cecair itu. Kita mungkin kalau satu cup tak cukup, kita tambah 2 lagi cantik. Betul. Macam bahan kimia ni, kalau macam rokok kan contohnya, rokok. Dia ada rokok tiriwan dan macam-macam lah ya. Vape pula. Walaupun berbahaya, tapi juga bahan kimia ni kadang dia macam seluduk ke juga bahaya. Itu semua bahan kimia tu sebab penuh dengan gas-gas toksik yang dihasilkan. Untuk jangka panjang memang bahaya. Ya, puntung rokok yang ada contohnya kalau mungkin mak bapak terlupa nak buang dan sebagainya dah dekat rumah kan. Anak-anak kutip makan. Anak-anak kutip kan, termakan, termasuk dalam permainan dan sebagainya. Itu adakah selepas tidak digunakan masih lagi memberi kesan kepada? Ia memberi kesan dia sebab dia tembakau ataupun bahan lain filter tu yang hujung tu kan. Betul. Dan satu lagi bahaya, pendapat ulas tentang bila berlaku letupan dalam rumah tu. Okey. Letupan tu, itu saya kata tindak balas ni adalah menggunakan sodium hidroksida itu yang pekat. Bila dicampur air, dia menghasilkan larutan yang pekat. Lepas tu air dicampurkan sikit pula. Okey, bila larutan yang pekat ni selalunya bercampur dengan air, tindak balas berlaku dan tambah lagi tindak balas dia letak air panas. Okey, lepas tu dia letak air panas pula, tindak balas tu exothermic, iaitu tindak balas menghasilkan haba. Tambah lagi panas daripada suhu yang digunakan asal itu. Dan ini sebab dia duduk dalam kawasan yang tertutup tau. Dia duduk dalam singkir tu, bawah tu kan. Dan dia boleh menghasilkan tekanan yang agak tinggi. Dan dia berkaitan pula dengan piping system dia. Sama ada PVC yang digunakan itu jenis yang berkualiti atau tidak. Lagi-lagi kalau rumah apartmen kan yang berdekatan dengan tingkat atas dan sebagainya. Seperti sharing. Sharing kan. Kalau ikutkan mungkin tinjauan ataupun dapatan Prof sendiri, stor penyimpanan macam mana? Atau orang main letak je? Mungkin yang tak boleh terdedah kepada panas, kan? Cuaca tertentu, pressure tertentu. Betul. Pressure biasalah. Yang suhu yang paling penting. Cahaya matahari, tempat-tempat yang tertentu. Yang gelap. Selalunya macam kita masak-masak kan, kadang-kadang lah ada juga saya tersenduk minyak yang panas tu, nak kurangkan minyak daripada dalam kuali masuk dalam sinki. Saya kena buat. Okey. Bagaimana, yelah ini kategori minyak lah. Adakah ianya juga akan terjadi bahan kimia selepas bercampur dengan apa sahaja yang ada dalam sinki tersebut? Sebenarnya kalau kita minyak yang panas tu kalau air mendidih 100 degree Celsius kan, 100 kan. Tapi minyak tu boleh dipanas sehingga 200 degree Celsius tau. Maknanya dia sangat panas. Memang kalau kena memang melecuh sungguh. Kita kena setitik pun kita takut. Betul. Apatah kalau banyak lagi. Sebab itulah jangan masuk direct singki. Kita bimbang singki tu bocor nanti sebab kepanasan itu. Dan yang elok ni kita dalam mangkuk, kita biarkan sejuk baru kita buang. Gitu. Prof, kadang kita ni terlalu teruja dengan istilah organik ya.
Bila organik ni maksudnya semuanya Selamatlah ni kita tahu. Kadang kita takut organik itu tak begitu organik, hanya so-called organik saja. Betul. Kalau orang kimia ni, bahan organik ialah bahan kimia organik. Maknanya dia ada karbon dengan hidrogen. Hidrokarbon macam petrol, kerosin semua tu lah kan. Itu hidrokarbon. Makanan kita pun karbohidrat pun is a hidrokarbon juga. Is a glucose punya, lepas tu menjadi struktur lagi besar, menjadi karbohidrat. Jadi tak boleh nak percaya sangatlah kalau kata organik tu memang 100% terselamat daripada organik itu dikata selalunya diistilahkan sebagai dia bebas daripada pestisida atau bahan racun, menggunakan natural, dia tidak ada bahan-bahan lain. Kalau baja tu bagi je organik juga. Baja organik tu istilahnya dipakai tai binatang ataupun yang lain untuk sebagai sumber fertilizer, sumber masih lagi. Okay. Dan mungkin masih agak terhad ni dapat Profesor beri nasihat supaya kita dapat mungkin ubah balik sistem penyimpanan kita SOP di rumah supaya lebih selamat dan terjamin mungkinlah aspek keselamatan itu semua. Ya, dari segi penggunaan saya nasihatkan supaya kita sentiasa ikut arahan dalam label dan pastikan juga semua produk label dia lengkap dan mudah orang baca dan mudah difahami. Yang keduanya, kalau boleh bahan-bahan seumpama ini tidak dijual secara terlalu umum. Jangan dijual kepada semua orang, kanak-kanak pun boleh beli macam tu kan. Perlu ada pengawasan di pihak penguasa itu sendiri. Dan kesedaran kita pun kalau boleh beli di kedai, melihat kepada kondisi, bukan saja atas talian semata-mata kan barangan tersebut. Beli talian tu bukan masalah besar. Cuma rasanya barang itu terlalu mudah untuk diperoleh. Didapati. Kadang beli tapi tak disuli dengan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Exactly. Tak faham pula tu apa benda label dia. Tidak digunakan dengan sempurna, dengan baik. Itu yang membimbangkan. Sebenarnya dia bahan yang bagus. Memang ejen pencuci pun. Sodium hidroksida. Sangat efektif pun. Sangat efektif. Memang sangat membantu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Profesor Dato' Chemist Technologist Dr. Taufik Yap Yun Hin, Ketua Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Katalisis UPM. Terima kasih banyak-banyak diucapkan bersama dengan kita pada hari ini, berkongsi tentang cara pengendalian bahan kimia di rumah. Kita harapkan dapat buka mata lah kan. Dan moga program kita pagi ini memberikan anda sebagai katalis untuk dapat ilmu yang terbaik. Bukan lagi kita awak ni cakaplah betul. Yalah. Ada berbetulkan sikit. Katalis ni pemakin untuk menambah ilmu dan kebaikan. Okey, alright. Kita akan rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan berkongsi tentang perkembangan gempa bumi di Turki. Kita akan kongsikan bersama dengan anda hanya di Malaysia hari ini. Baik, masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan petikan akhbar yang menceritakan tentang keadaan yang berlaku, gempa bumi yang berlaku di Turki. Halaman hadapan sekali, Harian Metro, saya nak kongsikan di sini. Kalau anda dapat nampak yang di atas ini, 24 jam tanpa henti jenazah datang bertalu-talu. Ini apa yang dikabarkan halaman 9, cerita lebih lanjut. Sedikitlah petikan saya bacakan di sini. Ruang tanah di kawasan tragedi juga dikatakan terhad. Berikutan banyak bangunan ranap yang turut menyukarkan proses pengebumian. Pasukan bencana dan kecemasan juga akan mengumpulkan mayat-mayat mangsa yang baru ditemui di stadium atau tempat letak kereta bagi proses pengecaman waris sebelum dikebumikan. Kat sini juga sementara itu di Nurdak dalam wilayah Gaziantep, 5 imam ditugaskan untuk bersiap sedia dan bagi menyempurnakan pengebumian beramai-ramai tanpa henti sejak Isnin lalu. Ya, dan di halaman dunia di Berita Harian, operasi cari mangsa selamat mula dihentikan sebab ini dah masuk ke hari yang sekiranya menghampiri seminggu. Dan di Turki dan juga di Syria, kerja untuk mengalih serpihan robot bangunan giat dijalankan. Ya, katanya mangsa lebih 37,000. Okey, jadi mangsa yang ada yang saya baca sebelum ini, yang mana yang tergolbat itu dipaparkan wajah mereka. Jadi ahli keluarga ni pergi ke bilik dewan ataupun bilik tertentu ke rumah mayat untuk mengecam ahli keluarga yang belum dijumpai dan mengesahkan. Jadi semua mayat yang ditemui dia ambil sampel darah sepertinya DNA untuk nanti memudahkan urusan di kemudian hari. Jadi inilah yang dilakukan sebab runtuhannya sangat besar, antara yang paling dahsyat dalam sejarah Turki. Jadi proses sekarang inilah untuk mengalihkan serpihan, untuk memulihkan keadaan dengan sumbangan antarabangsa yang saya difahamkan bertali arus termasuk konsisten dari Malaysia.
Turki dan Syria. Dan dikabarkan juga di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berangkat ke Turki dan katanya expected untuk tiba di Gaziantep ataupun di Nurdak 7.30 pagi waktu Malaysia pada hari inilah. Jadi kita harapkan mungkin sudah berada di sana. Ini sedikit gambar ataupun yang sempat dirakamkan sebelum berangkat atas dasar persahabatan. Betapa akrab dan pentingnya hubungan antara Malaysia dan Turki. Semoga menjadi indikator penting untuk kita bergabung tenaga dalam apa jua keadaan sama ada senang maupun sukar seperti ini. Ya, baik. Kita nak kongsikan ini perkembangan terkini dari Turki yang mana wakil daripada MAPIM yang berada di Nurdak. Kita sempat untuk dapatkan sedikit temu bual bagaimana keadaan di sana dan kabarnya kalau cuaca tu pada waktu malam boleh sampai ke -6. Kalau waktu siang 0 hingga 3 darjah Celsius. Jadi sebab bagaimana? itu ada dua gempa yang berlaku. Yang pertama gempa runtuhan, yang kedua gempa difahamkan sebagai kesejukan. Ya, cuaca begitu menggigit. Mereka memerlukan pada makanan yang selamat, makanan yang berkhasiat di saat mungkin ada yang hilang tempat tinggal, yang mungkin dalam juga bantuan dari segi emosi Ya, betul. Hilang anak, hilang suami, hilang isteri yang betul-betul berlaku di Turki dan Suria. Jadi jom sama-sama kita dengarkan sedikit perkembangan terkini dari Turki. Alhamdulillah hari ini saya Zuhani Zainur berada di kawasan Nurdak, Gaziantep. Setelah 7 hari kami berada di sini dan kita sebenarnya dalam perjalanan daripada Ankara kita pergi ke Kahramanmaras, kawasan punca gempa. Lepas tu kita pergi ke Adiyaman dan kini kita berada di Nurdak, Gaziantep bersama dengan pasukan frontliners kita, tim SMART MAS 1 hingga MAS 10. Alhamdulillah kita berada di sini alhamdulillah hari ini. Dan pemerhatian kita dapat saksikan kerja-kerja mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan walaupun masuk hari yang ke-7. Dan rata-rata yang ditemui hanyalah mangsa korban lah. Perjalanan kami untuk sampai ke Kahramanmaras yang pertama itu hari, kita mengambil masa 30 jam lamanya jalan darat. Satu, memang keadaan muka bumi Turki ini besar. Kedua, kerana kepadatan kenderaan yang begitu banyak yang keluar masuk apa. Yang keluar itu banyak, yang nak masuk ni adalah daripada bantuan-bantuan daripada luar yang kawasan tidak terjejas yang cuba masuk ke kawasan terjejas ini menghantar bantuan. Jadi menyukarkan ataupun menyebabkan banyak sangat kenderaan dan mengambil masa yang lama. Dan kita saksikan juga di Nurdak ini juga perkara yang sama berlaku, bantuan yang masuk terlalu banyak dan masih bantuan yang ataupun mangsa yang lari keluar pun begitu banyak. Itu keadaannya. Setelah bertemu dengan tim kita, kita rasa sangat berbanggalah dengan pasukan Isara ataupun tim SMART kita ini kerana mereka telah melakukan kerja dengan baik, komitmen sangat tinggi dan kejayaan mereka pun telah berjaya menemukan 45 mangsa hingga hari ini dan daripada 45 itu 6 mangsa masih lagi hidup. Ini antara kejayaan yang kita dapat lihat di sini. Dan komitmen antara tim kita dengan juga tim lapangan yang lain sangat baik. Untuk pasukan SMART team kita ini, mereka antara pasukan elit yang terlatih lah. Bukan saja dari segi kemahiran, tapi mereka juga dilengkapi dengan peralatan yang boleh dikatakan canggih kerana boleh mendesain mangsa walaupun berada di bawah runtuhan yang berkaki jaraknya. Kita mempunyai peralatan yang cukup. Dan moral anggota kita pun sangat tinggi kerana mereka aku ada tugasan yang mereka buat dan saya sungguh berbangga lah. Yang saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat daripada tim SMART, antara kebanyakan runtuhan ini berlaku secara pancake. Pancake ni maksudnya dia roboh dan bertimpa. Jadi ini keadaan yang banyak yang berlaku di sini kerana dia roboh terus. Jadi teknik sebenarnya menukarkan aktiviti menyelamat kerana walaupun kita nampak mangsa itu tapi nak keluarkan itu kita perlu angkat runtuhan yang sudah pasti batu-batu yang berat ini. Dan ini antara yang banyak berlakulah di kawasan perumahan di kawasan sekitar bencana ini. Kita berada di Turki ini dalam keadaan sangat sejuk. Keadaan sini kalau siangnya hari jatuh negatif 4 dan boleh mencecah sehingga negatif 10 waktu malam.
Dan ini juga menyukarkan kerja-kerja mencari penyelamat terpaksa dilakukan dalam keadaan cuaca yang begini. Sejuklah. Ini cabaran yang dihadapi. Kalau di Malaysia kita rasa cuaca sejuk itu nyaman, tapi di Turki ini sejuknya ini sejuk yang menggigit. Bila kita sampai kita lihat kejadian gempa ini, dan boleh disaksikan belakang saya ini masih lagi ada keluarga yang menanti dengan penuh harapan agar keluarga mereka yang masa ini ditemukan. Walaupun mereka sedar setelah beberapa hari ini, setelah 7 hari ini, harapan sangat tipis untuk keluarga mereka ini hidup, tapi mereka masih lagi bersama untuk menanti saat apabila tim SAR ini bertemu dengan mangsa. Dan kita dapat lihat bagaimana kesedihan ini menyerungi kawasan ini, kerana kawasan ini adalah kawasan titik gempa yang agak kuat dan agak besar, dan kita dapat saksikan emosi ini dan juga trauma berlaku. Dan kadang-kadang kita juga kena jaga sensitiviti kita mereka, kerana ialah keadaan begini. Dan ada di antara tim kita Smart Team juga menitiskan air mata ketika bertemu dengan mangsa-mangsa yang tertimbus ini. Jadi benda-benda ini bercampur baur dan kita dapat rasakan dah kesedihan itu, kerana benda ini sangat boleh katakan teruk lah yang menimpa di Turki hari ini. Apabila tim ini bertemu dengan mayat, kita diarahkan tidak bergerak dan tidak bercakap, hatta kenderaan pun diminta matikan enjin kerana mereka nak dengar, kerana masih lagi kedengaran suara-suara meminta tolong. Jadi mereka nak pastikan betul-betul suara itu adalah suara mangsa. Jadi kami yang berada di sekitar ini diarahkan untuk senyap seketika. Perkara ini berlaku beberapa kali dan barulah kita faham, maksudnya ini antara SOP mereka apabila nak detect mangsa yang tertimbus itu. Dan dia sebenarnya memberikan satu keinsafan kepada kita dan kesedaran bahawa masih lagi ada mangsa yang terlibat, dan kita harap untuk bersama mereka lah untuk membantu supaya jangan buat bising dan sebagainya. Ini kita alami sendiri. Okey, antara yang kita lakukan, yang kita buat adalah kita menyediakan makanan masakan panas kepada mereka yang terkesan di sini, sebab cuaca sejuk, jadi makanan antara benda yang sangat-sangat diperlukan. Dan selain daripada itu, bekalan bantuan seperti selimut, pakaian dan juga heater sangat-sangat diperlukan di sini. Jadi MAPIM bersama-sama dengan Turki Diyanet, antara rutin harian kita adalah kita hadir ke center-center ini dan kita mengagihkan bekalan-bekalan bantuan asas ini kepada semua penduduk di sini yang memerlukan bantuan. Harapan kami agar rakyat Malaysia terus berdoa bagi mereka yang ada harta ataupun ada sedikit yang boleh disalurkan, kita menyerulah kalau bersama kita dapat membantu, insya-Allah. Itu visual khas terkini kami perolehi dari Turki, yang mana daripada penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Tuan Zulhanis Zainul selaku Naib Presiden MAPIM yang berkongsi dengan kita. Terima kasih banyak-banyak langsung dari kejadian. Dan kita perhatikan tadilah dimaklumkan bahawa walaupun dah 7 hari tetapi masih ada harapan yang menggunung. Betul, cuaca pastinya yang menikam, di mana pada musim sejuk ni ialah pukul 5 macam tu dah gelap kan. Ya, betul. Kemudian ada yang terpaksa hentikan proses pengecaman semua tu. Kemudian dalam situasi yang macam tu lagi, kelaparan, hilang tempat tinggal, harus bergantung harap kepada misi-misi bantuan sahaja yang perlu menyuapkan, terutama yang ada anak kecil, ibu hamil, orang tua yang perlu terus survival di bumi yang sukar itu. Ya, okey, itu dia perkongsian kepada anda semua. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini akan berkongsi ada seorang yang baru meningkat naik lah namanya dalam industri muzik. Siapakah dia? Teruskan bersama dengan kami hanya di Malaysia hari ini. Hatiku merana pudarnya cintamu setelah sekian lama. Terdiam saat kau ungkapkan semua
Tak pernah kau sedari semua kesalahanmu. Ku tetap setia terhadap dirimu. Tapi mengapa aku yang dipersalahkan? Ku cinta padamu. Selama ku masih mengharapkan dirimu pulang, adakah engkau masih setia bersamaku? Tapi ku sadari cintamu telah mati. Oh, aku yang terluka kerana dirimu. Tak pernah kau sedari semua kesalahanmu. Ku tetap setia terhadap dirimu. Tapi mengapa aku yang dipersalahkan? Aku yang terluka kerana dirimu. Tak pernah kau sedari semua kesalahanmu. Ku tetap setia terhadap dirimu. Tapi mengapa aku yang dipersalahkan? Ni Anwar. Assalamualaikum. Okey. Hai. Kenapa menyanyi macam tu? Ni tadi dia isu. Ya Allah, hai. Suara dia pun dah menyedihkan. Apatah lagi lirik lagunya. Okey, Ini dia Nestapa Wani Cinta. Anwar, Jom kita ke depanlah sikit. Okey, Jauh baik. sangat ni. Mungkin kepada yang baru kenal, kita dapat diberikan mukadimah yang terbaik. Siapa Wani Anwar? Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Wani Anwar. Jadi kepada yang belum mengenali saya, korang boleh check out saya punya YouTube channel. Di situlah saya post segala jenis cover dan updated cover. Ya, Wani ni Jadi, macam dikenali lah sebelum untuk ni ada ni masuk pertandingan cover. apa-apa ke ataupun macam mana boleh tampil dengan single? Sebelum ni memang tak ada masuk pertandingan apa-apa lagi. InsyaAllah maybe in the future. Dan bagaimana boleh ada single ni is that saya sign dengan label dan Alhamdulillah lagu ni dikeluarkan dan dipersetujui. Okey, sebab rajin buat cover ya? Cover, betul. Rajin buat cover dan juga Rasanya ni ke genre yang paling sesuai dengan jiwa? Ya, betul. Memang lagu ni pun dihasilkan oleh Wani sendiri kan bersama-sama dengan Aiman Zaidi dan Faris Asmadi. Ni siapa model dalam baju? Saya bakal menulis. Kebetulan. Okey, Wani, kita nak tanya juga latar belakang Wani sikitlah sebab kita tak pernah kenal kan, tak pernah bersua juga. Maknanya sebelum ni adakah masih lagi bekerja sendiri ataupun belajar ke? Bagaimana kalau tidak menjadi penyanyi lah, kalau bukan baju penyanyi itu yang dipakai, siapakah Wani Anwar? Okey, Wani sendiri baru habis belajar, ambil jurusan TESA. So kalau Wani bukan penyanyi sekarang, maknanya Wani sedang mengajar di sekolah. Nampak lecturer. Jadi kena ada lagu Inggeris juga, single Inggeris ke? Ya, sebenarnya dalam perancangan Wani nak keluarkan single bahasa Inggeris tahun ni, tapi bila tu tak pasti lagi. Ya, baik. Jadi apa macam Ani Mizati kan? Pertama kali dengar nyanyian Wani, apa yang uniknya yang lainnya pada Wani? Saya rasa dia ada satu tone yang sedikit berbeza. Getaran tone dia tu kan, kadang-kadang kita rasa macam kita pernah dengar dulu macam masa mula-muda Sheila Hamzah punya tone. Macam sekarang ni kita dengar a new one. Sekarang saya dengar macam lebih bunyi fresh. Sarah. Ada ya. Tapi dia bawa Wani lah. Dia bawa Wani Anwar punya ni kan. Kalau peringkat awal, orang komen macam mana? Yang ada dengar lah daripada komen orang ramai, apa reaksi mereka terhadap single baru ni? Alhamdulillah, semuanya memberangsangkan dan pendengar pun dapat menerima lagu ni. Memang itulah harapan Wani dan sebenarnya Wani keluarkan lagu ni untuk pendengar dapat relate dengan cerita yang Wani cuba sampaikan. Yelah, cerita sedih. Apa-apa sebenarnya cerita ni?
Okey, kita tak sempat lah Wadi. Nanti kita berbual lah, kita pergi yang tepi. Boleh. Sebab kita dah habis dah siaran ni. Terima kasih diucapkan kepada Wadi Anwar. Ini dia seorang lagi permata baharu dalam industri muzik. Jangan lupa untuk support Nesta Pecinta. Okey. Kita ada host mention Cik Ahmad Fitri Yahya. Silakan. Jangan lepaskan peluang untuk menang duit hampir RM10,000. Tugas anda senang je, layan Johan, Farah Fuzana dan AG di Breakfast Hot dan teka nama selebriti yang mereka sebut Breakfast Hot. Tunggu isyarat memanggil ke udara dan terus call Breakfast Hot. Boleh ke tu? Okey ke tu? Inilah seperti mana yang anda dapat saksikan. Itulah yang cuba untuk kami sampaikan kepada anda. Okey, esok kita akan kongsikan juga keselamatan memandu berhadapan lori besar. Itu yang teruji juga lah. Hari ini tentang chemical, esok tentang kenderaan jalan raya. Assalamualaikum. Jaga diri.